Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Hari ini saya, Nurul Idayu binti Muhammad Sufian, nombor metrik 23 DLS 19F1024 akan membentangkan tentang laporan akhir latihan industri bagi sesi 1 2022 dan 2023. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan latihan industri. Latihan industri merupakan syarat wajib ke atas semua pelajar politeknik nilai sebelum menerima penganugerahan disiplin. Jadi tempoh latihan industri ini adalah selama 20 minggu. Selain daripada itu, pelajar juga dapat mendalami pekerjaan sebenar dan membantu mengukuhkan keyakinan diri. Akhir sekali, pelajar dapat pengalaman yang bersesuaian mengikut bidang yang dipelajarinya. Seterusnya, syarikat yang saya pilih untuk menjalani latihan industri ini adalah Ukhuwah Food Industry. Jadi, saya akan menceritakan tentang latar belakang organisasi untuk syarikat Ukhuwah Food Industry. Ukhuwah Food Industry adalah merupakan syarikat yang terlibat dalam industri pemakanan. Produk utama Ukhuwah Food Industry ialah kepelbagaian pilihan pizza yang lembut, murah serta sedap untuk dinikmati. Selain daripada itu, syarikat menjual dan menyediakan pizza serta mempunyai perkhidmatan penghantaran pizza di kawasan yang terdekat. Slogan syarikat ini ialah pizza Ukhuwah paling lembut di Seremban. Ukhuwah Food Industry bermula dengan menjual pizza secara kecil-kecilan di kawasan perumahan. Pada peringkat awal, Ukhuwah Food Industry hanya menjual 5 pilihan pizza kepada penduduk setempat. Pemilik pizza Ukhuwah iaitu Encik Hafiz menjual pizza bersama dengan bantuan keluarga dan sanak saudara. Visi dan misi syarikat adalah untuk sentiasa berdaya saing dan mampu menyediakan perkhidmatan dan produk yang terbaik buat semua golongan masyarakat. Logo Ukhuwah Food Industry juga melambangkan persaudaraan yang utuh dan mempunyai nilai-nilai murni seperti tolong-menolong, hormat-menghormati dan saling membantu antara satu sama lain. Fokus utama syarikat ialah memenuhi permintaan makanan terhadap penduduk tanpa mengira bangsa serta menyediakan perkhidmatan penghantaran di kawasan terdekat. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang laporan teknikal. Laporan teknikal adalah kerja-kerja yang dilakukan dalam organisasi. Antara kerja yang saya lakukan di syarikat Ukhuwah Food Industry adalah: yang pertama, melakukan proses pembuatan pizza; yang kedua, melakukan proses rounding dan menggilatkan dough; yang ketiga, melakukan proses membakar dough pizza dan menyejukkan pizza. Okey, baiklah. Sekarang saya akan mulakan dengan topik melakukan proses pembuatan pizza. Terdapat 3 langkah utama sebelum memulakan proses pembuatan pizza ini. Yang pertama ialah menyemak bahan asas dough. Yang kedua adalah menimbang dan menyukat bahan dengan betul. Yang ketiga adalah memproses adunan dough pizza. Jadi sekarang saya akan menjelaskan setiap step yang dilakukan sebelum proses pembuatan pizza ini. Jadi yang pertama adalah menyemak bahan asas dough pizza. Jadi antara kerja yang saya lakukan adalah menyemak bahan asas dough, iaitu sebelum proses berlaku, saya akan memastikan ataupun melihat setiap bahan agar tidak melepasi tarikh luputnya. Dan saya juga akan memastikan bahawa bahan tersebut dalam keadaan baik dan bersih. Baiklah, langkah kedua adalah menimbang dan menyukat bahan dengan betul. Jadi dalam proses ini, menimbang dan menyukat bahan dengan betul ini adalah
di mana saya akan menimbang bahan-bahan tersebut mengikut sukatan yang betul, seperti menggunakan penimbang, menggunakan cup yang mempunyai amount ml dan sebagainya. Jadi langkah terakhir ialah memproses adunan dough pizza. Sebelum memproses adunan dough pizza ini, bahan-bahan yang telah ditimbang dan disukat tadi saya akan masukkan ke dalam mesin mixer. Mesin mixer ini digunakan untuk memproses dalam 5 hingga ke 10 kg pada suatu masa. Jadi setelah saya masukkan bahan-bahan yang telah disukat ini ke dalam mesin mixer harus berfungsi selama 30 hingga ke sejam. Okey, baiklah. Seterusnya merupakan langkah kedua, iaitu melakukan proses rounding dan menggelekkan dough. Jadi di dalam proses ini terdapat 4 langkah, iaitu yang pertama ialah memotong dough kepada bahagian kecil, yang kedua menimbang dough pizza, yang ketiga merounding dough pizza, dan yang keempat adalah menggelekkan dough pizza. Jadi saya akan menerangkan setiap langkah dalam proses ini. Yang pertama adalah memotong dough pizza kepada bahagian yang kecil. Setelah dough pizza itu selesai diproses, dough pizza tersebut akan saya potong kepada beberapa bahagian. Yang kedua adalah menimbang dough pizza. Setelah memotong beberapa bahagian tersebut, saya akan menimbangkan adunan dough tersebut sebanyak 220 gram agar dough pizza tersebut sama dan kuantitinya adalah sama. Langkah ketiga ialah merounding dough pizza, di mana setiap pizza ini akan di-rounding secara bulatan agar pizza ini mudah untuk digelek dan sebagainya. Seterusnya adalah langkah terakhir, iaitu menggelekkan dough pizza. Jadi menggelekkan dough pizza ini saya akan menggunakan pizza grinder, di mana pizza grinder ini berfungsi untuk meratakan serta membulatkan dough pizza tersebut. Okey, baiklah. Ini adalah merupakan tugasan ketiga saya, iaitu melakukan proses membakar dough dan menyejukkan dough. Dalam proses ini, pelajar dikenaki membakar dough menggunakan oven yang disediakan mengikut suhu yang telah ditetapkan oleh syarikat. Setelah membakar dough tersebut, kemudian pizza tersebut akan disejukkan dengan menggunakan penjaring yang disediakan oleh syarikat. Baiklah, kesimpulannya ialah syarikat ini banyak mengajar pelajar tentang bagaimana untuk menguruskan masa dengan baik, cara untuk menyelesaikan masalah yang wujud dan cara berkomunikasi dengan baik oleh rakan sekerja dan orang yang mempunyai jawatan yang lebih tinggi. Selain daripada itu juga, pelajar dapat meningkatkan pengetahuan dalam pelbagai sektor bidang dan dapat mencukil bakat dan kemahiran yang ada. Akhir sekali, pelajar dapat memperbaiki kelemahan dan menajamkan kebolehan diri kerana ia merupakan sesuatu yang amat berguna semasa bekerja. Jadi kita dapat lihat bahawa program latihan industri ini ataupun latihan industri ini memberikan ruang kepada saya untuk mencukil bakat serta menambahkan ilmu pengetahuan. Saya juga yakin dan bersedia untuk bekerja di alam pekerjaan pada masa akan datang. Baiklah, akhir sekali ialah komen dan cadangan. Komen dan cadangan saya ialah yang pertama adalah kekurangan tenaga kerja. Cadangan saya ialah menambahkan lagi bilangan pekerja yang ramai untuk syarikat, iaitu terutamanya bahagian operasi, kerana syarikat sangat kekurangan tenaga kerja di bahagian operasi. Ini akan menjejaskan kualiti dan produktiviti produk. Yang seterusnya adalah mendapatkan arahan yang berbeza daripada staf yang berlainan. Jadi saya sebagai seorang pelajar agak keliru apabila menerima pelbagai arahan yang berbeza daripada staf atasan. Jadi cadangan saya adalah mengelakkan daripada memberikan arahan yang berbeza kepada pelajar.
Jadi diharapkan syarikat dapat memperbaiki kekurangan dan kelebihan yang ada pada syarikat. Ini saja video pembatangan saya. Diharapkan video ini dapat memberikan manfaat kepada syarikat. Sekian, terima kasih.